Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sahira Azira binti Azizan, nombor metrik 20140661. Hari ini saya akan membentangkan subjek Al-Islami yang bertajuk solat-solat sunat. Solat merupakan perkara penting dan menjadi paksi utama keimanan seseorang mukmin. Ibadat solat merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucap dua kalimah syahadah. Ia adalah tiang agama yang telah difardukan ke atas orang Islam yang mukallaf. Solat sunat disebut juga solat nawafil atau tatawud. Ia solat yang dilakukan secara sukarela untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang mengerjakannya dengan ikhlas lebih dikasihi dan diberi lebih perhatian oleh Allah SWT berbanding orang yang hanya mengerjakan solat fardu semata-mata. Solat sunat mempunyai fadilat yang tersendiri, namun hakikatnya disembunyikan oleh Allah SWT. Dari segi hukum pula, mengerjakan solat sunat adalah mendapat pahala jika dikerjakan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Biasanya solat sunat dilakukan sama ada secara berjemaah atau bersendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraudah Aqilah binti Kamarudin, nombor metrik 2014039. InsyaAllah, seterusnya saya akan menerangkan tentang jenis-jenis solat sunat. Solat sunat terdapat banyak jenis dan di antaranya adalah solat sunat wuduk dan juga solat sunat tahiyatul masjid. Apakah solat sunat wuduk dan juga bagaimanakah cara untuk kita mengerjakan solat sunat ini? Solat sunat wuduk merupakan solat sunat 2 rakaat yang mana ianya dilakukan apabila seseorang selesai mengambil wuduk. Seterusnya, hukum solat sunat wuduk. Solat sunat yang dilakukan selepas mengambil wuduk adalah sunat muakkad yang mana ia sangat digalakkan. Solat sunat ini tidak ditetapkan waktunya sama ada pagi ataupun petang, siang ataupun malam. Oleh itu, solat sunat ini boleh dilakukan walaupun dalam waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan solat sunat. Di sini saya sertakan niat untuk solat sunat wuduk dan juga doa selepas mengambil wuduk. Seterusnya kita masuk kepada solat sunat tahiyatul masjid. Apakah solat sunat tahiyatul masjid dan bagaimanakah cara untuk kita melaksanakan solat sunat ini? Solat sunat tahiyatul masjid adalah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang apabila dia memasuki masjid. Sebelum duduk, disunatkan bagi kita untuk mendirikan solat sunat 2 rakaat iaitu solat sunat tahiyatul masjid. Apabila kita selesai melakukan solat sunat tahiyatul masjid, disunatkan pula untuk kita berniat iktikaf di dalam masjid tersebut. Seterusnya, hukum solat sunat tahiyatul masjid. Hukum solat sunat tahiyatul masjid adalah sunat muakkad selamat datang bagi menghormati masjid. Solat sunat tahiyatul masjid ini tiada batasan waktu untuk mengerjakannya. Kita boleh mengerjakannya pada bila-bila masa sebaik sahaja kita memasuki masjid iaitu sebelum kita duduk. Di sini juga saya sertakan niat solat sunat tahiyatul masjid dan juga doa memasuki masjid. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya. Solat sunat seterusnya ialah solat sunat duha. Solat sunat duha didirikan pada sebelah pagi dan ianya didirikan sebanyak 2 rakaat hingga 12 rakaat. Solat sunat duha merupakan solat sunat yang digalakkan untuk dilaksanakan dan mempunyai kelebihan bagi mereka yang mengerjakannya. Antara fadilat sembahyang ini adalah dimurahkan rezeki, dijauhkan kefakiran, diampunkan dosa, disediakan istana emas di syurga dan sebagainya. Niat solat sunat duha ialah seperti berikut. Usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Safwan bin Muhammad Saufi, nombor metrik 2014040. Baik. Jadi pada slide ini saya akan menceritakan ataupun membentangkan tentang solat sunat gerhana, iaitu gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Yang pertama, pengertian dan pensyariatan. Yang pertama, gerhana matahari disebut sebagai al-kusuf dan gerhana bulan disebut sebagai al-khusuf.
yang bermaksud tertutup cahaya sama ada sebahagian atau keseluruhan. Jadi pensyariatannya yang mana solat ini disyariatkan kerana adalah untuk menghindarkan segala bencana dan mengembalikan cahaya. Dan solat gerhana matahari disyariatkan pada tahun kedua Hijrah, manakala solat gerhana bulan disyariatkan pada tahun kelima Hijrah. Baik, hukum solat gerhana. Solat gerhana adalah sunat muakkad, yang mana disebut Nabi SAW bersabda, matahari dan bulan adalah dua daripada tanda keagungan Allah. Gerhana kedua-duanya berlaku bukan disebabkan mati atau hidup seseorang. Apabila mengetahui gerhana berlaku, kamu hendaklah bersolat dan berdoa sehingga cahaya kelihatan semula. Hadis riwayat Muslim. Jadi daripada hadis ini kita dapat lihat yang mana Rasulullah SAW sangat menuntut kita untuk menunaikan solat sunat gerhana. Baik, tata cara solat sunat gerhana. Yang pertama, solat sunat gerhana mempunyai 2 rakaat dan setiap rakaat ada 2 kali berdiri. Baik. Jadi pada rakaat yang pertama akan ada 2 kali berdiri, yang mana di antara kedua-dua berdiri tersebut akan ada 1 rukuk. Okey. Pada berdiri yang pertama, imam perlu membaca surah Al-Fatihah dan juga surah pilihan, yang mana disunatkan untuk membaca panjanglah. Kemudian setelah siap membaca surah pilihan, imam perlu rukuk. Dan di dalam rukuk, imam perlu berzikir dengan zikir yang panjang. Kemudian setelah rukuk, imam berdiri semula dan membaca surah pilihan yang kedua. Mana surah pilihan yang kedua ini perlulah dibaca lebih pendek daripada surah pilihan daripada berdiri yang pertama. Kemudian setelah imam selesai membaca surah pilihan yang kedua, imam rukuk dengan zikir yang panjang, tetapi zikir tersebut hendaklah lebih pendek daripada zikir pada rukuk yang pertama tadi. Setelah rukuk, seperti biasalah, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi dan imam bangun semula. Pada rakaat kedua juga ada 2 kali berdiri, iaitu pada berdiri yang pertama, imam perlu baca surah Al-Fatihah dan juga surah pilihan yang panjang, tetapi panjangnya hendaklah lebih pendek daripada surah pilihan pada berdiri yang kedua di rakaat yang pertama tadi. Kemudian imam rukuk dan bangun semula daripada rukuk membaca surah pilihan yang keempat, iaitu pada berdiri yang kedua, rakaat yang kedua, perlu membaca surah pilihan yang keempat dalam solat sunat gerhana, dan surah pilihan itu perlulah lebih paling pendek daripada 3 surah pilihan yang sebelumnya. Kemudian imam rukuk, kemudian bangun daripada rukuk, i'tidal dan sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud semula dan juga tahiyat akhir. Kemudian setelah siap solat sunat gerhana, imam perlu baca khutbah. Dan disunatkan di dalam khutbah untuk mengajak jemaah untuk bertaubat dan menyedarkan jemaah daripada perkara yang lalai dan tertipu dengan perkara-perkara lara. Okey, nota tambahan, solat gerhana matahari dibaca perlahan kerana dilakukan pada waktu siang. Kemudian solat gerhana bulan dibaca nyaring, iaitu kuat kerana dilakukan pada waktu malam. Yang terakhir sekali, umat Islam disunatkan untuk mandi solat gerhana kerana apa? Seseorang yang hendak melakukan solat gerhana disunatkan mandi sebagaimana mandi untuk solat Jumaat. Ini kerana solat gerhana sama keadaannya dengan solat Jumaat dari segi perhimpunan ramai dan suruhan berjemaah. Baik, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada kawan saya. Nama saya Nur Syafiqah binti Syamsul Kamal, nombor metrik 2014096. Solat sunat tasbih. Dipanggil solat sunat tasbih kerana ucapan tasbih di dalamnya sebanyak 300 kali. Cara solat sunat tasbih. Sekiranya dilakukan pada waktu siang, ianya dikerjakan sebanyak 4 rakaat beserta 1 salam. Apabila waktu malam, hendaklah dikerjakan sebanyak 4 rakaat beserta 2 salam. Bilangan bacaan tasbih. Sebanyak 15 kali selepas membaca surah daripada surah Al-Fatihah dan 10 kali tasbih pada rukuk, i'tidal, sujud, duduk sebentar sebelum rakaat seterusnya, duduk antara 2 sujud dan duduk tahiyat akhir. Bacaan tasbih adalah seperti Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Sekiranya kita terlupa membaca tasbih pada satu tempat, boleh menggantikannya pada tasbih yang berikutnya. Seterusnya adalah solat sunat istikharah. Solat istikharah dilakukan apabila seseorang itu ragu-ragu dalam membuat sesuatu pilihan. Waktu solat istikharah adalah sebaik-baiknya pada waktu qiyamul lail atau boleh dilakukan pada bila-bila masa selain daripada waktu tahrim selama 3 atau 7 hari berturut-turut mengikut keperluan. Cara solat sunat istikharah. Solat sunat istikharah ini jumlah rakaatnya adalah 2 hingga 12 rakaat. Dan solat sunat istikharah ini juga adalah seperti solat sunat biasa. Tetapi pada sujud terakhir mestilah membaca Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sebanyak 40 kali. Kemudian adalah solat witir. Solat witir adalah solat sunat yang dilakukan selepas waktu isyak dan solat sunat yang sangat dituntut dalam Islam. Waktu solat sunat witir adalah sepanjang malam selepas isyak sehingga sebelum masuknya waktu subuh. Cara solat sunat witir. Jumlah rakaat solat sunat witir dilakukan dengan bilangan yang ganjil dan paling minimum adalah 3 rakaat beserta 2 salam. Cara niat untuk 1 rakaat solat sunat witir adalah seperti usalli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Setelah menunaikan solat sunat witir, mestilah membaca wirid Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Sekian daripada saya serahkan kepada sahabat yang seterusnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maiman Muhammad Syamtidar, bernometrik 2014049. Baiklah, kali ini saya akan menerangkan iaitu solat sunat 2 hari raya Aidilfitri dan Aidiladha. Okay, definisi solat sunat 2 hari raya bagi Aidilfitri, solat sunat 2 rakaat yang dilakukan umat Islam pada pagi 1 Syawal. Manakala pada bagi Aidiladha pula, solat sunat yang ditunaikan umat Islam pada pagi 10 Zulhijjah. Kita pun sudah maklum benda ini sering berlaku pada kita pada setahun sekali. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan cara solat Aidilfitri dan Aidiladha. Yang pertama dari segi waktu, iaitu selepas 1/2 jam terbit matahari sehingga tergelincir matahari. Maksudnya di sini dari pukul 8 hingga pukul 10 lah, macam tu. Seterusnya disunatkan melambatkan solat Aidilfitri dan menyegerakan solat Aidiladha daripada awal waktu. Seterusnya bilangan dia adalah 2 rakaat. Lepas tu bilangan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua tidak termasuk takbiratul ihram. Dan terakhir, bilangan tasbih 6 kali pada rakaat pertama dan 4 kali pada rakaat kedua. Di sini adalah kafiat dia, iaitu niat dia adalah solat sunat Aidilfitri, rakaat ini adalah Ta'ala, dan seterusnya Aidiladha pun kita tukar saja. Lepas tu rakaat pertama kemudian hendaklah bertakbir dengan mengangkat tangan sebanyak 7 kali dengan membaca tasbih sebanyak 6 kali dimulakan dengan takbir, kemudian susuli dengan tasbih secara bersama-sama. Lafaz tasbih adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu seterusnya baca al-Fatihah, surah lazim, rukuk, i'tidal dan sujud. Lepas tu bangun semula untuk rakaat kedua, iaitu kita takbir sebanyak 5 kali, tasbih sebanyak 4 kali secara bersama-sama. Seterusnya baca al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud dan terakhir. Maka selesailah solat sunat Aidilfitri dan Aidiladha. Hikmahnya bila kita solat sunat, individu menzahirkan kesyukuran, meningkatkan keimanan. Lepas tu bagi keluarga pula mengukuhkan perasaan kasih sayang, dan terakhir masyarakat pula melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan bertanggungjawab. Kesimpulan di sini bagi keseluruhan topik pembentangan kami iaitu marilah kita sama-sama cuba mengamalkan dan beristiqamah dalam melaksanakan solat sunat berserta doa setiap hajat yang ingin dari dalam kehidupan seharian kita walaupun cuma 2 rakaat. Lepas tu seterusnya pendengar dapat menambah ilmu dan maklumat tambahan berkenaan solat-solat sunat. Sekian, itu sahaja pada kumpulan kami dan maafkan salah silap hingga ada salah kata. Syukran jazilan.